menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey, persamaan yang melibatkan indeks boleh diselesaikan seperti berikut. So, kita ada A kuasa M sama dengan A kuasa N. Dia punya base sama, maka dia punya power adalah sama, maka M sama dengan M. A kuasa N sama dengan B kuasa M itu, dia punya power sama, maka dia punya base sama lah, A sama dengan B lah. Okey, dengan syarat A kena lebih besar daripada kosong dan A bukan sama dengan 1. Okey. So mungkin ada pelajar. So saya untuk soalan jenis macam ini, saya cakap satu-satu lah. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Okey. Lepas tu base sama atau power sama. Lepas tu kita bandingkan. So apabila yang ini dia punya power, dia punya base sama, okey, maka dia punya power adalah sama. So yang ini dia punya N sama dengan M lah. Okey. So untuk yang ini dia adalah dia punya power sama. Okey. Maka dia punya base kita comparekan lah A sama dengan B ini. So ada student yang dia akan tanya saya lah. Okey. Apa yang akan berlaku kalau saya ada A power N sama dengan B power N? Okey. Ini adalah bahagian di 4.3 log. Kita kena selesaikan dengan cara log. Okey. So, belum belajar lagi lah. Nanti kita akan gunakan log lah. 4.3 punya bahagian. Okey. So, untuk setakat ini, kita base sama atau power sama. Lepas tu kita bandingkan. Compare. So, kita tengok contoh 4 ini. Okey. So, di sini kita kena selesaikan persamaan yang ini. So, saya ada minta pelajar saya hafal dia punya family of two. 2, 4, 8, 16, 32. 32, 2 kuasa 5. 8 itu 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 5x sama dengan 1 per 2 kuasa 3 x tolak 1. Okey. So, 2 kuasa 5 sama dengan 2 kuasa negatif 3 X tolak 1. Iaitu 2 kuasa negatif 3X tambah 3. Ialah dia punya 2 kuasa 5. So, seterusnya kita bandingkan. Kerana dia punya base sudah sama. 1 kepada 1. So, 5 sama dengan negatif 3X tambah 3. So, 3X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Inilah dia punya jawapan. Okay. So, hmm. Hmm. Nanti ya. Saya buat kesilapan. Okey. So di sini, okey, dia adalah 2 kuasa 5x, bukan 5. 5x. So 5x sama dengan negatif 3x tambah 3. 8x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 8. Oh, baru betul. Okey. So di sini apa yang kita buat ialah kembangkan. Lepas tu ini ke depan, ini bahagi. So apa yang kita buat ialah kita bantingkan dia punya power. Okey, ialah yang ini. Okey. Di sini dia punya base adalah sama. Bawah dia adalah sama. Lepas tu 1 kepada 1. So B ini 2, 4, 3. Saya tahu bahawa dia adalah family of 3. 3, 9, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 3. 3 kuasa 5. So, ini ialah 3 kuasa 5 lah. So, maka kita tahu bahawa A sama dengan 3 lah. Okay. So, sebenarnya dia ada satu cara lagi, iaitu kita ada A ialah punca kuasa 5. 2, 4, 3. Lepas tu tekan calculator. Yang ini 2, 4, 3. Bukan sini ialah 5. Sini ialah 2, 4, 3. Dapatlah 3 juga. Tapi cara untuk saya ialah cara yang tanpa guna calculator lah. So yang 2, 4, 3 ini dia adalah 3 kuasa 5. So ini memang kena hafal lah. Okay.
So 27 itu ialah 3 kuasa 3. 81 3 kuasa 4. So dia adalah 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 dengan 3x sama dengan 3 kuasa kosong. So kita tahu bahawa A kuasa kosong ialah 1, 3 kuasa kosong ialah 1. Okay, so ini semua kita kena tukarkan dia kepada base kosong lah. So dia akan jadi 3 tambah 12x sama dengan 3 kuasa kosong. So dia akan jadi 3 tambah 12x sama dengan kosong. So 12x sama dengan negatif 3. X ialah negatif 3 per 12 ialah negatif 1 per 4. So jawapannya ialah X sama dengan negatif 1 per 4. So kalau kita nak cek jawapan betul ke tidak, 27 darab dengan 81 kuasa 3 darab negatif 1 per 4. Dia adalah 1 lah. Betul lah. Okay. So yang tadi ini 5. 3. 3 kuasa 5 itu 243. Betul lah. Okay. Lepas itu yang ini kita ada 32 kuasa 3 per 8. 3 per 8. Dia akan jadi pecahan ini. Lepas tu 1 per 8 kuasa 3 per 8 tolak 1. Dapat sama. Left hand side sama dengan right hand side. Maksudnya jawapan kita adalah betul lah. So yang sini dia adalah base dia adalah sama. So kita bandingkan dia punya power di sini. Okay. So ini pindah ke sebelah sini bahagi. Okay. Okay. Contoh 5 itu dia adalah application lah. Okay. So di sini dia beritahu bahawa Husna mempunyai wang sebanyak 1 million. Okay. Dia melaburkan wang itu dalam sebuah institusi pelaburan yang menawarkan pulangan sebanyak 6% setahun. Jumlah pelaburan selepas N tahun dihitung menggunakan persamaan J sama dengan P 1 tambah K kuasa N dengan P ialah dia punya pelaburan awal. K ialah dia punya kadar pelaburan 0.06. Okay. So jumlah pelaburan selepas 20 tahun. So N itu dia beri dah. N ialah apa? N ialah dia punya T dah. N lah. Okay. Okay. N tahun. Okay. So di sini dia punya J adalah sama dengan yang ini. Okay. Darab 1 tambah 0.06 kuasa 20. Okay. Sebenarnya yang ini dia adalah tingkatan 3 bab 3 MV sama dengan P1 tambah A per N power NT lah. Okay. Yang ini sebenarnya ialah dia punya T lah. Dan dia punya N di sini ialah sama dengan 1 lah. Okay. 1 tahun dia compound 1 sekali. Compound interest. Okay. Sekian untuk bahagian uh, penyelesaian. Okay. Latih diri 4.2 akan dibincangkan dalam video yang seterusnya.